dan juga orang yang cukup bertanggungjawab juga akan kita bawakan bersama-sama menerusi live Facebook kita. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Ya. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita sihat. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Haji Ahmad Amzad bin Hashim, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Tan Permosti, merangkap ahli Parlimen Kota Terengganu. Kami mohon juga pendengar-pendengar kami yang secara go live ini share Facebook ini supaya dapat maklumat yang jelas daripada YB kita sebentar nanti. Okey. Jadi YB, berkenaan dengan isu ini ataupun yang sedang disebar luas, bagaimana untuk kita menangani ataupun kita meletakkan tindakan-tindakan yang sewajarnya kepada mereka pemandu mabuk ini. Kalau kita tengok yang terkini lah, penghantar makanan Allahyarham Muhammad Zaili Muhammad maut dirempuh pemandu mabuk di Lebuh Raya Sultan Iskandar menghala ke Ibu Negara semalam. Jadi kemarin jadi kalau setakat ini juga nampaknya macam menjadi-jadi kes ni, dan Polis Diraja Malaysia sendiri pun PDRM merekodkan 9 kes kemalangan maut disebabkan pemandu mabuk sejak Januari hingga Mei. Kalau berbanding dengan tahun lepas, dari Januari hingga Disember tu 9 kes, tapi sekarang baru bulan 5 dah 9 kes. YB. Silakan YB. Ya, betul. Apa ni, saya dapati ada dari segi statistiknya penambahan yang berlipat ganda dari segi masalah isu pemandu mabuk ini. Malah sebelum daripada PKP, dari dalam bulan Februari yang lalu, ekoran daripada pertambahan yang begitu ketara, saya sendiri ketika itu masih belum di dalam kerajaan, telah mengeluarkan kenyataan yang agak keras berhubung dengan masalah pemandu mabuk ini. Yang antara lain kita memperkatakan tentang dua aspek. Pertama, berkaitan dengan masalah tidak adanya satu undang-undang yang dilihat cukup tegas berhubung dengan deterrent yang untuk menghalang kejadian gejala pemandu mabuk ini. Sebab undang-undang yang ada sekarang ni cuma di bawah Akta Pengangkutan Jalan memperuntukkan tak salah saya antara 1,000 hingga 6,000 saja denda dan penjara maksimum tidak melebihi 12 tahun. Jadi bila masuk mahkamah, faham sajalah biasanya tidak seberat itu hukuman yang diberikan. Jadi ia seakan-akan tidak cukup menghalang dari segi kejadian pemandu mabuk ini melakukan kesalahan di jalan raya. Kemudian yang keduanya, kita melihat dari segi aspek kebajikan mereka yang jadi mangsa. Kita lihat masih ada kelompangan dari segi peruntukan yang menjaga kebajikan mereka yang menjadi mangsa ini. Jadi saya rasa ini adalah satu isu yang serius. Ia bukanlah satu isu yang diperbesar-besarkan. Dia adalah isu yang benar-benar besar, yang melibatkan sensitiviti banyak pihak, yang melibatkan nyawa rakyat kita. Jadi benarlah seperti mana disebut ini adalah satu isu yang perlu kita bincangkan secara serius dan dicari jalan bagaimana untuk kita memperbaiki, menambah baik keadaan pada hari ini. Nampak trend ni agak membimbangkan kalau kita lihat dari segi angka tu YB. Tu kita belum lagi sentuh mengenai kemalangan disebabkan kecuaian. Ya, betul. Masalah kemalangan jalan raya ni walaupun bukan ini adalah sebenarnya di bawah bidang tugas di bawah Kementerian Pengangkutan, tapi di sendiri pun ini adalah antara aspek yang kita dibincang bersama. Ia berkait dengan teknologi dan sebagainya. Jadi masalah kemalangan yang berkait dengan kecuaian masih lagi. Tapi lebih lagi barangkali tahun ni mungkin disebabkan oleh kerana kita ada PKP yang menghalang dari segi pergerakan yang terlalu banyak rentas negeri, maksudnya long distance punya travelling tidak banyak berlaku, maka mungkin statistik kemalangan di musim perayaan tidaklah seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi hakikatnya isu berkait dengan keselamatan jalan raya masih lagi menjadi isu yang membabitkan kehilangan nyawa dan kecederaan, kecacatan ramai rakyat kita yang menjadi tanggungjawab kita untuk sama-sama
menjaganya. Baik. Jadi kalau sekarang ni YB bersama-sama dengan barisan di bawah pimpinan YB sendiri ataupun yang telah pun kita ingin tahu jugalah sejauh mana dah perbincangan dan macam mana untuk cara penyelesaian yang akan datang YB. Ya, usaha untuk mengatasi masalah ini bukan semata-mata letaknya di bahu kerajaan. Kita perlu juga daripada tindakan di pihak kerajaan di dalam bentuk pelaksanaan undang-undang yang sedia ada. Di pihak kerajaan juga perlu di dalam malah sekarang ini sedang dilaksanakan di dalam proses untuk melihat bagaimana undang-undang yang sedia ada ini perlu dia untuk memperuntukkan peruntukan pengkaluan yang lebih keras berhubung dengan pemandu mabuk ini. Malah sebaik saja keadaan ini menjadi lebih. Bayangkan kita baru dalam tempoh beberapa bulan, 2 bulan mungkin mengambil alih kerajaan. Saya sendiri telah mengeluarkan kenyataan beberapa hari, seminggu berhubung perkara ini. Sebelum ini pun di dalam parlimen saya barangkali antara yang dilihat banyak bersuara berhubung dengan perkara ini. Termasuk saya di dalam Islam sendiri kita ada peruntukan apa yang dipanggil sebagai diat. Hukum diat yang dia memperuntukkan supaya bila berlaku keadaan seperti ini hendaklah ditempasan yang sewajarnya kepada mangsa kemahiran untuk kebajikan mereka. Maka alhamdulillah susulan selain daripada saya ada lagi lah ramai juga sahabat-sahabat dalam kerajaan yang melakukan perkara yang sama yang telah membawa kepada kenyataan yang telah dikeluarkan oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri yang berkaitan dengan undang-undang yang berhormat Presiden mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan di dalam proses menggubal peruntukan tindakan undang-undang tertentu bagi membolehkan perkara ini ditangani. Dan ini disahkan lagi oleh beberapa yang lalu oleh kenyataan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Tan Sri Muhyiddin telah membuat kenyataan yang saya rasa ia disambut baik oleh banyak pihak berhubung dengan perkara ini. Sebab ini sekira tidak ditangani, dia berpotensi untuk membangkitkan suasana resah, suasana rasa tidak diberi keadilan yang sewajar. Malah kalau kita melihat video yang viral baru-baru ni berhubung dengan kes yang disebut tadi yang penghantar makanan tadi ada disiarkan di TV1. Dia baru selesai menghantar makanan mencari rezeki untuk anak-anak. Masya-Allah, kemudian makanan disediakan oleh isterinya, kemudian tiba-tiba dilanggar oleh seorang pemuda yang bukan sahaja tidak menunjukkan penyesalan ketika kejadian itu berlaku. Dia melanggar dan mengheret sehingga 2 kilometer 2 kilometer ketika ditegur oleh kalau tengok tu. Dia sampai macam seolah-olah tidak mengendalikan dia hakikatnya. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka yang mabuk ini sebenarnya pemikiran mereka tidak berada di dalam keadaan yang waras, yang sangat sangat membahayakan sekiranya mereka ini dibenarkan terus dibiarkan berada di tengah-tengah masyarakat. Itu kes kemarin YB. Tapi saya rasa ingin menyebut seperti mana saya sebut tadi, ini bukan semata-mata tanggungjawab kerajaan. Ini perlukan sokongan juga daripada pihak supaya memberi isyarat yang jelas bahawa langkah kerajaan ini hakikatnya sebenarnya membawa suara rakyat itu sendiri. Sekuat ulama Malaysia misalnya semalam telah mengeluarkan pernyataan yang meminta supaya kerajaan bukan saja melihat kepada prosedur undang-undang berhubung dengan pemandu yang mabuk. Sebab mereka ni menjadi mabuk bukan dia jadi mabuk macam tu saja, dia minum dia minum di mana, kemudian bagaimana dia boleh arak ini, alkohol ini setengah-setengahnya mungkin di dalam pasaran yang begitu terbuka tanpa kawalan. Kerana itu saya rasa ada kewajarannya
permintaan oleh pelbagai NGO supaya kawalan terhadap penjualan alkohol ini dikaji kembali. Malah Persatuan Ulama meminta supaya kebenaran mengeluar arak termasuk prosedur penjualannya supaya digantung dahulu. Dan saya tengok pun ada kenyataan telah dikeluarkan oleh Menteri Wilayah yang berhormat Menteri Anwar Musa yang meminta kerajaan menghentikan lesen penjualan arak sehingga satu prosedur baru pengendalian dan penjualan minuman keras khusus kepada bukan Islam diputuskan. Jadi saya rasa ini sedang saya perhati pun di dalam media sosial pun ada banyak polling yang dibuat oleh rakyat pelbagai, dan kita semua memantau semua suara rakyat ini, dan insya-Allah kerajaan yang ada akan sangat prihatin. Alhamdulillah. Tentang kerajaan yang ada adalah kerajaan yang benar-benar berkhidmat untuk rakyat, dan kita akan menjaga kebajikan rakyat. Mudah-mudahan. Jadi maknanya alhamdulillah kerajaan akan mempertimbangkan cadangan pindaan hukuman berkenaan dengan bukan saja mempertimbangkan, kita telah mengeluarkan arahan. Yang Menteri telah pun mengeluarkan arahan, dan insya-Allah di dalam parlimen yang akan datang, kalau ikut apa yang dirancang di dalam sidang parlimen di dalam Julai nanti, ran undang-undang berhubung perkara ini katanya akan dibentangkan. Itu Seksyen 45A dan juga Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987.